Okey, untuk section ni kita nak cuba fahamkan tentang object mode dengan component mode. Okey, so sambung daripada video sebelum ni, kita ada torus dengan sphere yang kita adjust. So saya just nak delete dulu, kita start fresh. So just delete. Okay, and just make sure workspace kita reset balik. Okay, tapi saya nak ada outliner sebelah ni supaya senang untuk kita select. So saya klik outliner. Okay, so kita ada outliner dekat panel ni. Okay, and then saya nak create simple sphere. Okay, just click sphere. Okay, of course sama juga kalau kita create polygon primitive sphere. Okay, and kita cuba zoom in. Okay, so setiap kali kita create object, okay, sekarang ni kita ada dalam object mode. So bila kita klik object, okay, automatically kita dalam object mode. So untuk kita make sure kita dalam object mode, so basically bila kita klik, kita ada dalam, kalau kita tengok wireframe ni dia warna hijau, so tu maksudnya kita dalam object mode. Okay, so setiap geometri yang kita create dalam Maya, so contoh kita create cube, okay, and just gerakkan sebelah ni, and kita create cylinder. Okay, so setiap objek yang kita create ni, kita automatically dalam object mode. So setiap kali kita dalam object mode, kita boleh gerakkan seluruh objek tu lah. Okay, so dalam polygon objek ni, kita boleh masuk dalam component mode. Maksudnya bila kita right click dekat objek yang kita select tu. Okay, so sekarang ni kita boleh select komponen mana yang kita nak masuk dalam objek ni. So paling basic sekali kita ada 3 komponen. So vertex, face dengan edge. Okay, so just fokus dengan 3 komponen ni lah. Okay, vertex, face dengan edge. So untuk demo ni saya tunjuk vertex. Okay, so kita make sure, okay, saya just ulang balik. So pastikan kita select cylinder ni. So make sure kita select dekat outliner ataupun kita select dekat sini, boleh juga. So just right click, hold, and then kita akan pop up menu ni lah. Okay, so saya just make sure line ni. Okay, so kalau kita hold, tarik, kita make sure kita highlight dekat vertex, and then kita lepaskan right mouse button. Okay, so automatically Maya dia akan masuk dalam component mode. Okay, so kalau kita nak tahu kita dalam component mode, okay, kita tengok wireframe dia warna biru, and then kita ada control untuk vertex ni. Okay, so sekarang ni kita dalam vertex mode, kita boleh select individual component untuk kita control objek ni lah. Okay, so contoh saya nak adjust vertex ni, so saya just make sure dia highlight, klik. Okay, so kita boleh move individual component dalam objek ni. Okay, so kalau saya move, saya boleh move vertex lah. Okay, so setiap kali kita nak ubah apa-apa dalam objek ni, okay, kita just masuk dalam component mode. Okay, atau satu lagi untuk kita nak keluar daripada object mode dengan component mode, kita boleh juga pergi ke icon atas ni. So kita nampak 2 icon ni. So basically ni dalam component mode, ini dalam object mode. So bila saya klik ke object mode, okay, and then kita kena make sure, okay, sorry, ni dalam object mode, ini dalam component mode. So kita pergi component mode, kita boleh edit vertex komponen tu lah. Okay, so kalau kita nak pergi balik, kita just klik ke object mode, ataupun kita pergi balik ke vertex, and then kita klik objek dekat outliner ni. So kita automatically pergi ke object mode. Okay, so sekali lagi object mode dia akan display warna hijau ni. Okay, next thing kita nak cuba control dia punya face. So kita right click sekali lagi. Okay, tadi kita dah pergi ke vertex, sekarang kita try pergi ke face. So saya hold, right click, pergi ke face, and lepaskan mouse, right mouse click. Sekarang ni kita dalam face mode. Okay, so kita boleh adjust dia punya face lah. Okay, so contoh saya klik ni, saya boleh adjust individual face. Okay, and also kita boleh select lebih pada satu lah. So kalau kita shift klik, okay, kita boleh select beberapa face yang berlainan. Okay, and kalau kita nak exit balik ke object mode, kita boleh klik ni. Okay, so kita pergi balik ke object mode. Okay, and then kita nak tengok satu lagi, edge. So kita right click, pergi ke edge.
Okay, kita boleh adjust dia punya edge. Okay, so sama dengan objek-objek yang lain. Okay, sekarang ni saya adjust cylinder punya objek. So next one kita cuba try adjust dekat cube. So okay, sekarang ni kita dalam edit mode, okay, component mode untuk cylinder ni. So saya just exit balik, so kita boleh pergi ke sini untuk exit object mode. Okay, so pastikan dah warna hijau, and then saya just klik balik. Kita just klik object, cube ni. Okay, object cube, P cube 1. So kita boleh right click, kita boleh adjust vertex. Okay, and at the same time kita boleh right click, kita boleh adjust edge. Okay, and then kita boleh right click, kita boleh adjust face. Okay, so just in case kalau kita tersalah tekan lah, okay, kadang-kadang kita right click, kita tertekan vertex face. So basically ni dia just display face yang ada pada objek tu lah. Okay, so buat masa ni kita just pergi balik ke edge. Okay, so dia akan pergi balik ke normal. Okay, so just main dengan 3 komponen lah, edge, vertex dengan face. Okay, and kita boleh juga pergi balik ke object mode melalui interface ni lah. Okay, so kalau kita pergi ke object mode, dia akan automatically exit komponen, dia akan pergi balik ke object mode. Okay, so bila kita dalam object mode, kita boleh adjust objek tu freely lah. Okay, so sama dengan sphere ni, kita boleh right click, kita pergi ke vertex mode, dan kita boleh adjust individual vertex. Okay, next thing, kalau saya nak sentuh tentang move dengan scale dengan rotate punya setting. Okay, so right now kalau kita pergi ke vertex mode, okay, and then kita adjust. Okay, contoh macam sphere ni kita ada banyak vertex yang kita kena adjust. Okay, so sometimes bila kita start modeling, okay, kita akan ada banyak vertex lah. Okay, so dalamnya kita boleh adjust individually. Okay, so okay, one vertex at a time, ataupun kita boleh shift click. Okay, kita boleh adjust banyak, ataupun dalamnya kita boleh juga adjust more than one menggunakan soft select. So basically dalam move tool ni kita double click. Okay, kita akan dapat satu windows untuk setting untuk move tool. Okay, sekarang ni kita nak fokus dekat soft selection. Okay, so kalau kita tengok soft selection tab, kita pergi drop down. Okay, dia ada option soft select. Okay, so bila kita tick soft select, okay, kita nampak selection tu dia tukar jadi warna kuning. So basically yang kuning ni dia influence lah berapa banyak vertex yang kita nak influence dekat selection kita ni. Okay, so kalau nak tengok lebih senang, kita adjust fall off radius ni. So kalau kita increase, okay, mungkin dalam 3.2.3, okay, kita nampak selection kita ni dia akan influence dekat seluruh ni lah. Okay, so kalau kita move, kita akan move more than one vertex. Okay, so shortcut key dia ialah B. So kalau kita klik B one time, okay, dia akan pergi balik ke normal selection lah. So kalau kita klik B sekali lagi, dia akan automatically pergi ke soft selection. Okay, and also bila kita tekan B, kita hold B, hold, and then kita left click. Okay, and then kita cuba scrollkan mouse kita ni atas bawah ataupun kiri kanan. Okay, and then kita slowly kita akan nampak radius mouse tu lah. Okay, so kita boleh select more than one vertex, and kita boleh influence seluruh selection kita ni lah. Okay, so ni very useful untuk kita modeling nanti. Okay, especially bila kita dah start buat organic modeling, and then kita dah pergi ke high poly modeling. Okay, so kita nak cuba dapatkan permukaan yang lebih smooth. Okay, so kita nak pergi balik, kita just tekan B untuk kita exit soft selection. Okay, and then kalau kita pergi ke rotate tool, okay, dia setting yang sama. So kalau kita pergi ke rotate tool, kita double click, okay,
kita akan pergi ke tool setting ni. Okay, kita cuba close dulu and then double click sekali lagi. Kita pergi ke soft selection and then kita boleh turn on soft selection. Okay, kita boleh rotate more than one. And of course the same thing untuk scale tool. So double click scale. Okay, kita dalam scale tool and then kita pergi ke soft selection, kita turn on soft selection. Okay, and then so kita boleh tekan B untuk shortcut lah. Okay, so WER. Okay, and of course satu point ni kita tak boleh scale lah. Okay, sebab dia just satu point. So kita klik dua ni untuk scale. Okay, so tu saja untuk section ni. And next section kita nak tengok macam mana kita boleh adjust axis manipulator kita ni. Okay, supaya senang untuk kita adjust kita punya geometry.